Jadi kita malam ni nak bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pastilah kita nak berbicara secara santai. Kita pun dah 9 malam. Ustaz tahu kamu pun sebahagian bila dengar ceramah dia mula mengantuk. Tapi kalau suruh main game tu dia punya PUBG-nya, dia punya apa lagi tu adik-adik? Mobile Legend-nya, Bang Bang dia. Apa lagi? Dota 2-nya. Boleh tak adik-adik tulis ruang komen? Ini di FB ke di YouTube ya Ustaz dek? Kita live ni? Ke di mana? Ya, tak silap Ustaz, kita live di Ustaz pun tak pasti ada lah. Maknanya live. Jadi adik-adik boleh tulislah kat ruang komen kalau Ustaz tanya soalan, boleh ya? InsyaAllah. Boleh tulis kat ruang komen. Jadi insyaAllah Ustaz nak tanya soalan ke apa ke adik-adik, bolehlah jawablah dekat dalam tu supaya Ustaz taklah bersorangan. Ni nanti nampak macam Ustaz seorang je berceramah kan. Jadi kita nak nampak kalau boleh kita punya ceramah ni ada balance. Maknanya bukan Ustaz seorang je ceramah. Jadi adik-adik pun dapat sama-sama ambil manfaat, dapatkan manfaat daripada kuliah kita insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adik-adik merupakan contoh ikutan yang mulia. Yang mana Rasulullah SAW ini daripada lahir saja lagi diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ketiadaan ayahnya sudah tiada. Lahirnya baginda Nabi SAW ke dunia, ayah tak ada. Tetapi ketika mana dijaga oleh ibunya tak lama, berapa bulan, orang Arab ni dia menjadi satu kebiasaan yang mana mereka ibu-ibu tidak menyusukan anak. Menyusu juga, tapi akan diberikan kepada ibu susuan Halimatus Sa'diyah yang menyusukan Nabi SAW. Dan kemudian tak lama lepas tu ketika mana anak Halimatus Sa'diyah melihat ada seorang yang datang membelah dada Rasulullah, iaitulah Rasulullah SAW daripada kecil lagi dibersihkan hati dan jantungnya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Malaikat Jibril memasukkan nur cahaya daripada kuasa Allah Subhanahu taala. Maka ketakutan Halimatus Sa'diyah memulangkan kembali kepada ibu baginda Nabi Muhammad SAW, Aminah binti Wahab. Dan akhirnya Aminah pula meninggal dunia tidak lama kemudian pada umur Rasulullah SAW 6 tahun. Jadi sebab itulah kesian adik-adik kalau kita nak bandingkan Rasulullah SAW dengan diri kita. Yang mana Nabi SAW lebih mencabar, lebih susah. Maaf ya, sekejap. Ustaz ni dia dalam tengah membetulkan Ustaz punya skrin ni. Green screen Ustaz ni. Dia bergerak-gerak. Baik. Jadi sebab itu adik-adik yang dirahmati Allah kena mencintai Nabi itu tak kira masa. Kita tak nak adik-adik sibuk dengan hal dunia ini terlalu teruja. Sebab adik-adik bila main game, adik-adik jangan main-main. Adik-adik time main game tu, ibu ayah pernah tak main game Mobile Legend? Pernah download tak tuan-tuan? Cuba tengok, tuan-tuan cuba download. Saya dah cuba download. Saya dah download, cubalah saya test sekali dua kali main. Memanglah kita tak pandai. Tapi apabila saya tengok ada karakter kartun-kartun tu, yang lelaki tak apalah, tutup aurat yang lelaki ni, yang perempuannya, ya Allah. Perempuannya tuan-tuan, Allahu Akbar, dengan pakaiannya yang menjolok mata. Pakaiannya seksi betul tak adik-adik? Cuba jawab sikit kalau boleh. Bahagian IT kalau boleh up tulisan anak-anak ni kan. Kan live kan? Kat FB ke kat mana, dekat YouTube ke, up dia punya tulisan. Supaya kita boleh baca, kita boleh tengok meraihkan adik-adik ni. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kena bahaya, kena jaga anak-anak kita ini, adik-adik jangan sampai melampaui batas. Sebab apabila main game, Allahu Akbar, mengejutkan kita apabila anak-anak menghabiskan masa berhari-hari, berjam-jam, berminggu, bulan-bulan asyik main game. Ni Ustaz cerita ni apabila anak Ustaz dia dah habis mengaji semua, dah habis belajar, dia main game. Ustaz pun tengok, kau main game apa? Nasib baik dia tak main Mobile Legend lah. Main game apa lah. Dia tengah lawan tu dia bercakap seorang-seorang. Hello, tembak dia. Kau lawan game apa tu? Rupanya dia main dengan sepupu dia, dengan kawan-kawan dia kan. Jadi kita tak nak sampai terbabas. Bukan tak boleh main game, boleh.
Tapi pilihlah game-game yang bersesuaian. Tuan-tuan, betul Mobile Legend tu dia punya karakter perempuan tu. Siapa nama dia adik-adik? Ustaz lupa dah Allah. Mia apa nama dia? Mia Laila macam tu lah. Oh, Ustaz main juga ke? Main tak lah, main apa? Main cuba test tengok. Memang betul tuan-tuan. Lebih mengejutkan lagi apabila ada seorang anak muda tahun lepas. Insta famous. Budak ni tuan-tuan, Allahu Akbar, baru umur dia dalam 14-15 tahun. Tapi viral. Dia suka apa tu adik-adik ni? Rambut dia ni. Rambut Ustaz ni dah tak ada rambut dia ni. Rambut ni dia boleh buat slow mo. Apabila dia gerak, rambut dia 1 juta view. Siapa tu adik-adik ingat tak nama dia? Dia gerak tu slow mo. Budak suka betul kan? Ustaz pun cubalah test slow mo dekat IG Ustaz kan, slow. Adalah 10 orang tengok je. 10 view. Aduh, pening kepala kita. Tapi subhanallah, tabarakallah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Bila budak ni buat berjuta view. Ni, nak cerita budak-budak suka. Jadikan dia ini sebagai idola. Sebagai hero mereka. Yang mengejutkan kita pada tahun lepas pada bulan Mei apabila ada seorang budak berusia 7 tahun ke 10 tahun mula menganggap si budak ini, siapa nama budak ni? Ustaz setiap kali itulah Ustaz lupa nama dia. La ilaha illa. Tiada Tuhan yang disembah melainkan budak ini. Maaf. Melainkan la ilaha illallah kita sebut. Tapi tidak, budak ini sebut tiada Tuhan yang disembah melainkan coki. Ingat tak budak ni adik-adik? Ya Ustaz. Semua orang tahu. Budak 46 pun ya. Tapi budak 46 tak ada isu sangat. Ni yang coki. Yang coki ni, ya Allah. Hai. Yang coki ni sampaikan anak budak-budak Melayu Islam kita anggap dia sebagai Tuhan. Inilah yang terpesong adik-adik. Yang bahaya sebenarnya. Ibu ayah kena pantau tuan-tuan, puan-puan sekalian. Yang kita takut sebab idola mereka tersasar. Saya 2019 pergi ke sebuah sekolah di KL tuan-tuan. Sampai di sana seperti biasa. Saya kalau bagi motivasi, dan mula-mula saya cakap adik-adik nak berjaya. Okey, pertama tulis. Nak berjaya mesti ada cita-cita. Tulis cita-cita anda. Semua tulis. Doktor, engineer, nak jadi peguam, ustaz, pensyarah, cikgu. Tiba-tiba ada seorang budak lelaki 12 tahun dia nak jadi apa tuan-tuan? Saya pun tengok terkejut saya. Kau nak jadi apa dek? Ustaz, besar nanti saya nak jadi sajat. Satu dewan tu ketawa, ya Allah, Ustaz. Ustaz tanya, kenapa kau nak jadi sajat? Sajat tu baik, dia kata. Sajat tu suka sedekah, suka berzakat, kan dia cantik. Aduh, tuan-tuan, pening kepala saya. Jadi budak ni idolanya sajat. Sedangkan mak ayah kita didik daripada kecil dengan solat. Tapi kenapa tidak berjaya? Sebab itu saya ucapkan tahniah kepada sekolah-sekolah yang bergabung malam ini. Yang mana kita nak bicara tentang Rasulullah SAW tu superhero-ku. Kita kena kenal kenapa Nabi ni hero kita. Sebab budak-budak yang dia tahu hero dia siapa? Ronaldo, CR7. Ustaz pun suka juga tengok CR7 tu. Tapi berpada-pada. Siapa lagi? Apa tu pemain bola sepak Argentina yang terkenal? Siapa dia? Messi, Ustaz. Betul. Jadi tuan-tuan, ini yang kita tak nak apabila gerakkan anak-anak muda ini yang tadi Ustaz ceritakan menganggap coki sebagai Tuhan, dan ada lagi beberapa orang kemudian ramai yang mengikut. Kemudian coki ni terpaksa buat press conference membetulkan balik, minta maaf bagi pihak follower-follower yang tersasar. Ini kita tak nak. Ini yang kita nak baiki adik-adik. Kita nak perbetulkan. Kita tak nak kita ini menjadi orang yang tidak berjaya. Sebab itu penting untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ustaz pergi kepada Nabi secara detail, Ustaz nak sentuh sikit. Nak sentuh tentang Ustaz nak share slide sikit. Boleh Ustaz ya? Share.
Ya. Adik-adik nak jadikan Nabi SAW sebagai idola, dia ada syarat. Kenapa Ustaz saya selawat, saya nak sayang Nabi, tapi saya sayang orang lain daripada Nabi Ustaz? Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang melainkan mereka menjadikan diriku, yakni Rasulullah SAW, lebih dicintainya, lebih disayanginya daripada anak-anaknya, daripada mak ayahnya, daripada dia mencintai sekalian manusia yang ada kat dunia ni. Dia kena sayang Nabi dulu. Itulah cara cinta Nabi sebenar. Sebab itu adik-adik nak sayang, nak cinta Nabi, ingat pertama tinggalkan maksiat dulu. Tuan-tuan, tahun lepas, bulan 3 bermula PKP, orang tak buat apa, duduk kat rumah. Negara Malaysia menjadi nombor 1 di Asia. Negara Asia yang nombor 1. Melayari laman-laman lucah, tuan-tuan. Ni. Macam mana kita nak berjaya? Yang besarnya tengok lucah, yang budaknya tengok lucah. Allah, dengan populariti ketika itu dia tahap peratusnya 84% negara Malaysia di Asia nombor 1. Singapura pun di tangga yang keempat di Asia. Kalau satu dunia, Malaysia di tangga yang keempat. Di mana silapnya tuan-tuan? Sebab itu tinggalkan maksiat. Adik-adik tengok gambar ni. Nampak tak Ustaz gambar saya tunjuk ni? Ustaz Hashim ke siapa-siapa? Ketakut tak nampak kan? Sebab saya tak nampak video apa ni. Boleh komen sikit tak? Nampak tak Ustaz? Ataupun tak. Okey Ustaz, nampak Ustaz, nampak. Oh, cantik Ustaz Hashim. Tuan-tuan, saya tunjuk gambar ni apa ni Ustaz? Aib, buka aib orang. Tuan-tuan, aib apabila orang melakukan aibnya sendiri secara terang-terangan. Dia naik ke pentas tu, dia dah mengakui dia melakukan dosa. Apabila dia buka aib ni terang-terang, maka kita boleh buka aib ini terang-terang untuk memberi amaran kepada generasi muda kita. Ustaz bukannya tunjuk muka budak perempuan ni. Ustaz bukannya beritahu siapa nama diorang. Tuan-tuan, budak-budak kita dah tak heran benda-benda gambar ni. Ni adik-adik tengok, ini benda dosa dan maksiat. Kenapa anak-anak Melayu perempuan kita berani naik ke pentas dipeluk oleh jantan-jantan tak guna dari Korea? Hei Ustaz, jangan sebut tak guna Ustaz. Ini jantan-jantan yang cantik, yang handsome. Pui. Adik. Ini kumpulan apa siapa tahu? Jangan disentuh. Kawan Ustaz Piu Said dia sentuh pasal BTS. Army BTS serang Piu Said. Satu dunia. Jadi berita dunia. Dahsyat. Kan? Ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting. Kita tak nak anak-anak kita seperti ini. Sebab itu ibu ayah yang sekarang duduk depan TV tengah main WhatsApp, tutup sekejap WhatsApp. Fokus kepada program kita hari ini. Adik-adik, maksiat perlu ditinggalkan. Ini nombor 1. Adik-adik nak berjaya nak hidup, adik-adik nak jadikan Nabi SAW sebagai idola, maksiat perlu ditinggalkan. Ni LGBT. Kenapa Ustaz nak sentuh lagi? Ya, Ustaz nak sentuh LGBT ni sebab panas. 2-3 hari ni panas LGBT. Ada orang talak 3 dengan Malaysia. Ustaz punya ni dah mengamuk dah ni. Dia tercabut-cabut dah ni. Ni, LGBT tuan-tuan, punyalah bahaya. Lesbian, budak-budak sekolah, tuan-tuan, cikgu-cikgu, guru besar, diorang ni tak cap. Kalau boleh keluarkan saya punya slide ni bagi yang besar muka saya yang kecil supaya nampak slide ni besar sikit. Baik. LGBT ni lesbian, budak-budak sekolah diorang tak panggil lesbian tuan-tuan. Adik-adik panggil apa? Cuba tulis dekat ruang komen sikit. Apa dia lesbian? Budak tak panggil lesbian. Kalau gay, gay semua orang tahu. Gay apa adik-adik? Kunyit Ustaz, mengunyit. Lesbian, budak-budak panggil apa tuan-tuan? Panggil serai. Saya sampai kesudah tak tahu apalah masalah budak-budak ni.
Apa dosa serai, saya kata? Kan, serai tak nak masuk syurga, dik. Tak nak masuk syurga. Serai tak nak masuk neraka. Kenapa kau cakap lesbian ni serai? Tuan-tuan, sebab itu kalau budak-budak dia borak, dia sebut serai-serai, itu maksudnya lesbian. Jangan main-main, tuan-tuan. Kita gelak-gelak juga. Kunyit lah, kunyit. Korang akan selalu makan ayam masak kunyit korang goreng, kan? Apa salah kunyit? Biseksual dua-dua. Lesbian, gay, biseksual, transgender, dia potong. Na'udzubillah, Sajat Safi Ilyas tak berani sebut. Ya, adik-adik kena tahu, kita kena terang-terangan. Mereka melakukan dosa secara terang-terangan, maka adik-adik pun kena tahu secara terang-terangan. La'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah Subhanahu Ta'ala melaknat orang yang buat perbuatan kaum Lut. Dan itu adik-adik, kaum Nabi Lut ni dia boleh rosakkan semua generasi. Habis kita bicara bab Nabi SAW pun musnah, adik-adik. Ni Ustaz nak tunjuk sikit apa kata Nabi Lut cakap pada kaumnya. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu telah melakukan kerosakan besar. Kerosakan yang belum pernah ada orang lakukan. Ma sabaqakum biha min ahad. Kamu ni kaum pertama yang buat. Sebelum ni umat tak pernah buat homoseksual. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun mustifun. Syahwat kamu kepada laki bukan pada perempuan. Qala apa? Nabi Lut kumpulkan anak perempuan dia. Haula ibanati in kuntum fa'ilin. Ini anak-anak perempuanku, kalau nak kahwinlah dengan mereka. Dia tak nak juga, dia cari jantan juga, tuan-puan. Akhirnya Allah turunkan bala. Allah, adik-adik jangan main-main, dik, tuan-puan. Cukuplah Allah berikan COVID-19 pada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Allah turunkan hujan api habis. Terbakar habis laut mati ni, terbalik ni. Laut mati ni nampak je biru. Masinnya 8.3 kali ganda lebih masin daripada laut biasa. Laut ni tak ada hidupan hidupan laut yang boleh hidup. Masin sangat, Allah terbalikkan. Allah turunkan hujan api, penduduk kaum Lut ni habis, adik-adik. Adik-adik pernah tengok kaum Nabi Lut jadi patung? Adik-adik nak tengok? Jangan tutup mata. Kau tengok sekarang gambar ni. Kau nak jadi Sajat sangat kan? Kau nak jadi sangat Safi Ilyas kan? Ni aku tunjuk kau. Ni Allah dah janji dalam Quran. Takkan kita nak Allah turunkan balak macam tu kat Malaysia lagi, dik. Cukup dan cukup. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, oleh Jabatan Agama Islam Selangor pada Sajat adalah satu peringatan yang penting. Ustaz, kesian dah Sajat. No, kesian. Dia berani buat maksiat, adik-adik. Dia tidak mengindahkan Nabi SAW. Dia zarah Nabi SAW. Dia hina Nabi kita. Ni. Sebab itu, adik-adik, jangan sampai Allah turun. Kau tak nampak ni, aku tunjuk hidung dia, nampak? Kaum Sodom ni. Kan? Jangan tak nampak Ustaz nak derap. Tunjuk yang rapatnya. Kau tak sedar, tak tahulah, dik. Sebab itu, adik-adik yang dirahmati Allah, penting mengagungkan Nabi kita. Kita dah tinggalkan maksiat. Kita jauhkan maksiat daripada diri kita. Kemudian kita nak buat apa? Kita kena kenal Nabi kita. Nak agungkan Nabi kita, kita kenal Nabi. Macam mana nak kenal kita, tuan-tuan? Nabi nak kenal adik-adik. Adik-adik Ustaz nak tanya, sayang tak Nabi? Nah, macam tak makan je adik-adik ni. Cuba jawab semangat sikit. Sekali lagi, dik. Semangat adik-adik. Sayang tak Nabi adik-adik? Sayang. Bagus. Semangat ni. Macam mana Ustaz dengar? Ustaz hebat dengar. Adik-adik, kalau sayang Nabi, Ustaz nak tanya satu soalan. Nabi kita tinggi ke rendah, adik? Sebab kata sayang, mesti kenal kan? Okey. Ronaldo pakai sepeda warna apa pun kau tahu, kan? Blackpink, adik-adik, apa baju dia, apa makan dia, semua kau orang tahu. Ni Ustaz nak tanya kau. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tinggi ke rendah, adik-adik? Jawab sekarang kat ruang komen. Jawab kuat-kuat. Tinggi ke rendah? Tinggi. Ramai jawab tinggi. Rendah. Kau sebut Nabi kita rendah pendek. Siapa ni? Farah Nur Ina Usin.
Ini macam mak orang ke cikgu ni? Ya, jawapannya Nabi SAW, laisa bitawilil bahin wala bil qasir. Dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi sebut, Nabi SAW ini tidak tinggi dan tak rendah. Baik itu ibu ayah, beli buku Asy-Syama'il Muhammadiyah. Supaya anak-anak kita kenal, apabila kita baca buku ini seolah-olah Nabi di depan kita. Nabi SAW depan kita. Barulah kita boleh jadikan Nabi ini superhero-ku. Betul, ya Allah hebatnya Nabi, ya Allah, baru kenal. Ini anak-anak kita tak kenal. Yang dia, guna akaun ibu, bagus adik ni kenal Rasulullah SAW kan. Bagus. Apa ni lagi? Ya, barulah kita kenal Nabi ini, kita nak jadikan superhero. Bagus. Barulah kena dengan caranya. Tuan-puan yang dirahmati Allah SWT. Sebab itu penting. Yang pertama, kita kena kenal Nabi kita. Kan? Nabi kita ni dia hebat dalam banyak perkara. Ustaz ringkaskan malam ni 4 saja. Tak nak banyak. Ada setengah ulama letakkan puluhan, 50, ratusan, 100 ke atas. Ustaz nak sebut 4 perkara ringkas saja adik. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah hebatnya Nabi kita ni tang mana adik? Adik tahu tak tang mana hebat Nabi kita? Matanya ke? Mulutnya ke? Akhlaknya ke? Mukjizatnya ke? Ni saya nak cerita. Hebatnya Nabi kita SAW yang pertama adalah atas namanya Muhammad. Nama Muhammad ni yang terpuji, Ahmad terpuji. Sebab itu kita banggalah nama Muhammad ini tidak. Nama baik-baik Muhammad kau panggil Mat. Mat. Oh Mat. Mat sini Mat. Tuan-tuan, Mat tu maksudnya mati. Samalah kita panggil mati. Oh mati sini mati. Kita panggil anak kita Mat. Mat cikgu pun Mat. Sini Mat. Mati. Oh mati sini mati. Mati 2 bulan lagi akan datang tuan-tuan. Na'udzubillah. Doa tu kan. Itu Mat. Macam-macam kalau kita nak sebut. Sebab itu bagilah panggilan yang betul-betul. Nama Hafiz dipanggil Pis. 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 Orang Melayu kita ni Pisio. Kan? Nama tu biarlah disempurna. Kalau nak potong pun ada maksud. Kan? Macam Rasulullah SAW panggil isinya Aisyah. Dia panggil Ya Aish. Yang hidup. Yang hidup kan. Panggilan yang manja. Kan? Sebab itu hebatnya Nabi ni pada namanya Muhammad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah panggil Nabi kita dengan panggilan nama je adik-adik. Kalau Musa Allah Ta'ala panggil Ya Musa. Isa Allah panggil Ya Isa. Tapi ketika mana Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi kita Muhammad dengan panggilan yang luar biasa. Dalam suratul Ma'idah Allah panggil Ya ayyuhar rasul. Dalam suratul Anbiya Allah panggil Ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi Allah. Wahai utusan Allah. Itu Allah Ta'ala panggil tuan-tuan. Sungguh hebat. Sungguh luar biasa. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, semua panggil Ya Aba Qasim, wahai ayah kepada Qasim. Orang-orang Arab ni tuan-tuan, puan-puan, dia tak panggil nama tau. Macam saya Hafiz, orang tak panggil Hafiz. Kalau saya dah ada anak, orang tak panggil Hafiz. Orang akan panggil nama ayah kepada anak saya laki Imad, maka orang akan panggil saya Abu Imad. Ataupun Ya Aba Imad, wahai ayah kepada Imad. Samalah Rasulullah SAW apabila ada anak Qasim, maka dipanggilnya para sahabat Ya Aba Qasim. Itu kunyah ataupun gelaran ni orang Arab macam itulah. Kalau isteri dia panggil Ummu Qasim. Kan Khadijah men Ummu Qasim. Isi Ustaz Ummu Imad, mak kepada Imad. Orang Arab selalu macam tu. Dia jarang panggil nama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itu nama ni perlu dibagikan dengan baik-baik. Ini tidak lari anak 2-3 tahun lepas nama Despacito. Ya Allah. Lepas tu nama dia punya panjang sampai 20 nama tu. Ben dia panjang. Ya Allah. Akbar. Kan? Ada seorang budak perempuan ni lahir berapa tahun lepas. Nama terpanjang dalam pendaftaran negara. 20 nama. Ustaz tak tahulah time SPM dia nak jawab macam mana lah dia nak menulis tu ya. Kan? Time dia nak bernikah nanti, suami dia nak menikah, akad nikah tu agak-agak lepas ke suami dia nak menjawab tu. Saja aku terima nikahnya, putri-putri apa, Alisa, Balqis, Fatina apa, macam banyaknya nama ya Allah. Bila nak habis?
sebenarnya tidak baik dalam Islam. Islam ni tuan-tuan nama seketul satu, Muhammad, Umar, kan? Umar, Ali, Uthman, nama macam tu, Khadijah. Satu je orang Arab ni, satu je. Betul orang Arab ni bila dengar. Tanya Ustaz Hashim, tu kat universiti dulu. Ada seorang kawan ni Ustaz tak ingat nama. Nama dia panjang. Muhammad Hafizul Azim. Apa nama dia? Muhammad Hafizul Azim. Lepas tu apa lagi? Hafizahullah ke apa. Panjang lah. Share betul. Nama kau ni mana satu nama ni orang Malaysia ni. Pelik. Dan apabila nama panjang-panjang ni dia beri bebanan pada anak. Tuan-tuan, sebab maksud ni banyak. Sebab itu adik-adik kena tahu Nabi kita ni namanya hebat. Ustaz nak tanya adik-adik. Ingat tak nama ayah? Ingat Ustaz. Ayah bin apa? Ingat. Atuk bin apa moyang? Ingat. Lepas tu bin apa? Tak tahu Ustaz. Siapa macam Ustaz? Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah bin Hussein bin Abdul Rahman bin tak tahu sudah. Ustaz dah tak tahu? Sebab ketika mana Hussein, ayah Ustaz umur 9 tahun, Hussein dah meninggal dunia. Hussein ni datang dari jauh. Daripada campuran daripada Arab dan India. Baik tu kalau tengok ayah Ustaz ni macam Arab. Jambang. Ustaz pula ayah Ustaz lahir, atuk Ustaz ni dari India Arab, kan? Kahwin dengan orang Banjar. Jadilah ayah Ustaz. Ayah Ustaz pula kahwin dengan orang Jawa mak Ustaz. Ustaz Banjawa. Banjar tidak, Jawa tidak. Sebab tak pandai cakap. Wis mangan sitik-sitik. Wah, itu je Ustaz tahu. Ustaz Hashim pakar. Nanti dia speaking insyaAllah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Nak cerita nama ni penting. Keturunan ni penting. Nabi SAW dia pelihara keturunan. Namanya dia pelihara. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum nama Nabi sampai Nabi Ibrahim tu ada 40 nama. Adik-adik ingat tak? Kata sayang Nabi kan? Cuba sebut Nabi. Tulis. Adik-adik tulis sekarang. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah pandai. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Allah lupa dah Ustaz. Dah lama tinggal sekolah Ustaz. Ni adik-adik. Kalau tanya makwa korang semua kau hafal. Tanya artis semua kau hafal. Nabi macam mana nak jadikan Nabi superhero ku sebab kenal pun tidak. Jauh nak sayang Nabi sebab kenal pun tidak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib bin Fihr bin Mudrika bin Ilyas bin Ustaz Mudrika bin Adnan. Ustaz lupa dah. Susunan dia. Lebih kurang macam tu. Itu baru 15 nama yang Ustaz teringat lah. Panjang dulu, Ustaz lancar dulu kan. Nak cerita adik-adik, kena tahu Nabi kita. Barulah kita sayang Nabi. Sebab orang-orang Yahudi tak boleh terima. Nama Nabi ni, Muhammad ni sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Sudah termaktub dalam kitab Taurat dan Injil adik-adik. Tapi apa Ustaz? Tapinya apa lagi? Tapi kita ni tidak beriman kuat daripada Allah dan Rasulnya. Orang-orang Yahudi lagilah tak boleh terima yang Nabi kita ni lahirnya ataupun diangkat jadi Rasulnya di kalangan orang-orang Arab. Nahnu abna'i Ibrahim, kata orang-orang Yahud. Kami ni anak-anak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kan? Di kalangan orang-orang hebat Bani Israel. Kenapa Muhammad di kalangan orang Arab? Dia kutuk Nabi kita, tuan-tuan. Sebab itu adik-adik kena perkemaskan diri. Sayang dan cinta Nabi. Pertama hebat Nabi adalah namanya. Adik-adik usah nak tanya hebat tak Nabi kita. Macam tidur dah semua adik-adik ni. Tidur usah nak balik lah. Kan? Balik mana Ustaz kat rumah dah ni. Kan? Sekali lagi adik-adik jawab kat ruang komen. Kat ruang komen tu. Hebat tak Nabi kita adik-adik? Minta up sikit. Up sikit kat sini tulisan ni. Siapa yang suka jawab bagi hadiah lah siap-siap. Cikgu yang jawab ke mak yang jawab ni. Hebat ke adik ni guna mak punya ya? Guna mak punya. Bagus. Okey, guna mak punya ni. Bagus adik. Hebat. Kan? Hebat kata Riyazuddin. Mungkin anak dia ni hebat. Bagus. Itu pertama. Kedua hebatnya Nabi kita adik-adik. Fizikalnya hebat. Adik-adik, wajah Nabi kita luar biasa adik-adik. Nabi kita wajahnya handsome, tampan, kacak. Ingat tak kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Ingat tak adik-adik?
ketika mana Nabi Yusuf AS digoda oleh Zulaikha. Kan seluruh penduduk ketika itu mengutuk Zulaikha. Tengok Zulaikha bercinta nak mengurat anak angkat dia sendiri, anak buah dia sendiri. Kan? Oh, korang tak kenal siapa Yusuf ya? Ni aku bawa. Zulaikha pun bawa Nabi Yusuf ke kota, tuan-tuan. Tengah nak masuk ke kota, ketika itu dikumpulkan ramai wanita-wanita sedang potong buah-buahan, sayur-sayuran. Tengah potong ni, nampak Nabi Yusuf masuk. Yaqta'na aydiyahunna, dalam surah Yusuf disebut. Sehingga terpotong jari jemarinya. Dia tak rasa dia. Adik-adik, punyalah handsome seorang lelaki yang bernama Nabi Yusuf. Sebab itu adik-adik, yang pelajar-pelajar perempuan, adik-adik jangan syok sendiri ya. Yang pelajar-pelajar perempuan ni, sebab yang paling handsome, yang paling cantik kat dunia ni orang lelaki, Nabi Yusuf. Buktinya, wamai wanita-wanita yaqta'na aydiyahunna, mereka terpotong. Tengok Nabi Yusuf, ma hadza basyara, adakah ini manusia? Mereka sebut apa? Ini adalah malaikah, ini malaikat. Dia cakap Nabi Yusuf tu malaikat, tangan ni putus tak perasan. Tapi tuan-tuan, apa kata para ulama? Kalaulah wanita-wanita ini masih hidup dan wanita-wanita ini melihat keindahan dan kecantikan wajah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja jari jemarinya terputus, bahkan hati dan jantungnya terrobek kerana terkejut melihat indahnya wajah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, itu baru muka dia. Belum lagi ailio. Adik-adik tahu ailio Nabi macam mana? Ailio Nabi ni diriwayatkan belum pernah jatuh ke tanah. Apabila Nabi ludah saja, bukannya ailio tu dia hang terbang, tak. Nak ludah tu belum sampai ke tanah, disambarnya para sahabat. Sahabat sambar adik-adik. Ailio Nabi ni dibuat apa? Dijilatnya ailio Nabi. Allahu Akbar. Sebab ailio Nabi ni baunya harum kasturi. Ini baru superhero. Kau pergi tanya Ronaldo, pergi ambil ailio dia, kau cium ailio Ronaldo tu bau apa? Bau hapak. Kan? Tu Messi, cuba bau dia. Apa tu? Pink, black pink. Kau minta ailio dia, kau cium. Bau dia. Dah lah kadang buang air, tak basuh. Ni Ustaz, jangan macam tu Ustaz. Ya. Engkau nak agungkan sangat ni. Tengok hero kita ni. Ini yang tajuk kita superhero ku. Ailio-nya wangi dik. Sampaikan ada sahabat Nabi, matanya merah. Mata merah. Matanya sakit. Rasulullah ludah matanya baik. 3 hari lepas ada program dengan Ustaz Don Daniel, kenal kan? Don Biajit. Matanya sakit merah. Ustaz pun cakaplah, antara mukjizat Nabi ni ailio-nya wangi. Ailio-nya boleh jadi ubat. Ni Ustaz ludahkan. Dia kata tak apalah, terima kasih. Sebab ailio Ustaz pun busuk. Adik-adik, kalau kita ludah pui kat mata kawan, agak-agak apa jadi mata kawan yang sakit? Buta Ustaz. Buta. Sebab ailio kita ni memang busuk. Bau apa lagi? Ada setengah sekolah Ustaz pergi itu kata bau longkang Ustaz. Ya. Sebab dalam sains, ailio selagi dalam mulut dia okey. Adik kau kumpul lah ailio, kau telan, tak ada apa, tak bahaya. Tapi kau dah keluarkan, dia kena udara automatik, dia ada bakteria, tak boleh dah. Kau makan telan balik dah tak boleh dik. Dah tak elok lah, mana tak baik. Tak bagus kesihatan, dan Islam pun tak bagi. Ada orang yang taksub pada tok guru, maaf saya sebut. Sebahagian di Afrika, di Indonesia. Mereka ni, air cawan ni, dia ludah air ni, penuh dengan ludah ni. Penuh dengan ludah. Anak murid beratur minum. Ni contoh ailio ni, Ustaz cuba test sikit. Alhamdulillah. Sedapnya air ni. Ailio ni ya. Alhamdulillah. Ustaz minum ke? Ya, rehatlah sekejap. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan ta'asub kepada idola. Kita nak
main bola, tengok Messi, okey lah. Suka-suka macam tu, okey. Main game, suka sikit-sikit, okey. Tapi jangan melampaui batas. Macam tadi tu, sampai sebut tiada Tuhan yang disembah, melainkan coki. Ustaz, saya tak boleh tidur lah Ustaz. Teringat dekat si coki tu, mandi tak kenyang. Tidur tak basah. Apa benda mandi tak kenyang? Mandi tak basah, kan? Tidur tak lena, makan tak kenyang, rugi. Kau orang tidur kenalah lena, makan tak kenyang, rugi. Ni budak-budak zaman sekarang ni kan. Adik, tak boleh. Sebab itulah kita malam ini nak baiki. Hebatnya Nabi kita ni superhero ku. Adik-adik, bukan saja Ailio Nabi. Bahkan, subhanallah. Apa dia? Peluh Nabi, bila Nabi bangun daripada tidur, ada sepian sikit-sikit tinggal peluh Nabi ni. Para sahabat ambil, simpan dekat botol, jadikan minyak wangi. Cuba kita adik-adik lepas main bola 1-2 jam kan, kau main bola kuat kan kat padang, bola jaring ke bola keranjang ke. Lepas kau dah main adik-adik, kau sapu tangan kau, ketiak kau kanan dan kiri, zas. Kau bagi cium kat kawan, apa jadi? Pengsan Ustaz. Pengsan sebab peluh kita ni lagilah bau dia, Allah je yang tahu kan. Itu baru peluh, belum lagi fizikal Nabi. Fizikal Nabi ni adik-adik, Nabi ni fit tau. Nabi ni dia bersedia bila-bila masa berperang, berkuda, memanah. Hanya Nabi SAW tidak tidak sebab Nabi SAW tidak ada dalam hadis yang menunjukkan Nabi pernah berada di lautan. Nabi tak pernah sentuh laut. Baik itu para ulama, orang-orang barat terkejut. Macam mana Muhammad SAW ini, Muhammad ini tidak pernah ke laut, tetapi Quran membicarakan detail, panjang lebar tentang laut, tentang sungai. Baik itu orang barat memeluk Islam macam tu je. Nabi tak pernah sampai ke Sayyidina Umar menyuruh untuk berenang sebab sebagai kekuatan. Tuan-puan, Rasulullah fit. Dalam hadis Asy-Syama'il Muhammadiyah disebut dada dan perut Nabi ini tidak ada yang mendepani salah satunya. Kan maknanya straight, slim, fit, apa budak-budak bersadar, apa-apalah six pack. Ustaz ni lah lepas 2 tahun ni kurang sikit lah dik, kan. Tadi Ustaz Hashim Fikri beritahu, memang Ustaz adalah Presiden Persatuan Taekwondo Selangor. Adik-adik doakanlah. Sebab apa Ustaz? Sebab Ustaz lagi 1 bulan ni Ustaz nak ambil exam Taekwondo. Ustaz nak naik tali pinggang apa? Ustaz nak naik, memang Ustaz dah tali pinggang hitam dah. Tapi Ustaz nak naik tali pinggang hitam darjah ke-6. Kau faham tak darjah ke-6 ni? Darjah ke-6 ni, sekadar nak pandang dinding bagi pecah tu dah biasa. Tak adalah gurau aja. Kenapa Ustaz nak cerita pasal Ustaz Taekwondo? Nak cerita kita kena fit. Ni Ustaz nak tunjuk dengan kau. Ini gambar 5, hampir 6 tahun lepas. Ni. 6 tahun lepas adik-adik. Kau jangan main-main. Ustaz naik waktu ni 4th dan, Ustaz naik 5th dan waktu tu 6 tahun lepas. InsyaAllah bulan 12 ni Ustaz akan naik 6th dan. Doakanlah, saya minta guru-guru besar, cikgu-cikgu semua, supaya saya fit juga Ustaz dakwah kepada orang bukan Islam. Ada yang memeluk Islam. Sebab banyak Cina India kan Taekwondo. Betul lah. Melayu ada siap. Ustaz pun belajar silat juga. Tapi Ustaz lebih serius sekolah waktu tu, serius dengan mat. Ustaz serius dengan Taekwondo. Jadi lagi satu Ustaz bolehlah meneruskan dakwah juga. Jadi adik-adik kita kena fit. Kita tak boleh tidur, tengok TV, main. Asyik itu je. Nabi SAW fit. Sebab Nabi SAW satu hari, adik-adik tahu tak dia makan satu hari berapa kali makan? Adik-adik Ustaz nak tanya, sehari berapa kali adik-adik makan? Adik-adik cerita. 3 kali, 4 kali? Nabi SAW agak-agak berapa kali makan dik? Mungkin 2 kali, 3 kali Ustaz. Tuan-tuan, cikgu-cikgu, Nabi SAW makan sehari sekali sahaja. Ya ke Ustaz? Ya, kata nak ikut sunnah Nabi. Ni Ustaz tunjuk ni makan berapa kali? 3 kali juga. Ustaz cakap bukanlah maksudnya Ustaz ni bagus, tapi nak cerita kita kena, inilah superhero ku. Kenalah Nabi superhero ku. Sebab makan sehari sekali je. Kan? Takkanlah Nabi tak pernah makan 2 kali. Pernah.
3 kali tak pernah. Tapi dalam beberapa hadis Nabi pernah makan 2 kali. Tapi makan yang kali kedua tidak lebih daripada 3 biji korma. Kita makan kali kedua dengan kambingnya, dengan ayamnya, dengan udangnya, dengan sayurnya, dengan sayur tak apalah. Macam-macam, dek. Aduh, malunya kita dengan Nabi SAW. Allah, ingatlah ya. Yang mula dah perut dah ke depan Nabi SAW. Nabi SAW sebut dalam hadis yang Allah murka. Allah takut ni sebab ustaz pun dah mula naik ni. Ustaz pun sekarang nak menguruskan badan ni. Nak menguruskan badan. Sebab itu adik-adik penting. Inilah superhero kita. Banyak lagi kalau Ustaz nak cerita, masa pun dah nak lewat ni. Ustaz nak ringkaskan. Adik-adik, hebat tak Nabi kita? Hebat Ustaz. Fizikalnya hebat. Ketiga, akhlak Nabi. Akhlak Nabi, adik-adik. Hebatnya Nabi ni yang ketiga, akhlaknya. Akhlak Nabi ni, tuan-tuan, puan-puan, bila ditanya oleh seorang sahabat Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, apa jawabnya? Kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Rasulullah SAW itu menyayangi ahli keluarganya, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Nabi SAW menghormati anak-anaknya, menghormati sahabat-sahabatnya, isteri-isteri baginda SAW. Nabi SAW sendiri menyayangi anak-anak dan cucu-cucu, budak-budak kecil Nabi suka. Nabi bawa pergi semayang. Nabi bawa sampai kat tempat imam tu, Nabi semayang. Tengah-tengah semayang, satu semayang tu Nabi sujud punyalah lama. Sahabat lepas habis semayang jumpa Nabi, ya Rasulullah, tadi turun wahyu ke sujud lama? Wahyu apa turun? Tak, mana ada wahyu turun. Tapi kenapa sujud kita lama? Hasan Hussein naik bahuku, aku tak nak bangun. Kalau aku bangun mereka jatuh, nanti sakit. Aku sayang dengan cucu-cucuku. Sampai tahap itu, tuan-tuan. Kita dah jadi atuk nenek ni kadang. Korang ni datang rumah atuk bising. Dah balik rumah korang, balik. Jangan macam tu atuk-atuk. Jangan macam tu nenek-nenek. Sayang kat cucu-cucu. Sebab Nabi menyayangi anak-anak. Kan? Nabi suka. Bahkan Nabi SAW begitu romantik akhlaknya kepada isteri-isterinya, tuan-tuan. Maaflah ni Ustaz nak serentuh kepada suami isteri, kepada mak ayah sikit ni, kan? Pada diri Ustaz, Nabi SAW dia tolong isteri-isterinya. Dia tolong ketika di rumah. Nabi SAW tak pernah suruh isinya basuh baju, tak pernah suruh isinya jahit baju, tak pernah suruh isinya memasak. Alamak Ustaz, betul Ustaz, kalau macam tu kami tak payah masak lah besok Ustaz. Tak adalah macam tu. Tolong menolong, tuan-tuan. Nabi pernah satu hari dia tengah makan, dalam hadis Muslim, tengah-tengah makan, Aisyah ni masak bagi Nabi makan. Nabi makan sekali kunyah tu, Nabi senyum ke Aisyah. Suapan kali kedua senyum, suapan kali ketiga, tengah-tengah makan ni Aisyah ni tengok, sampai makan sampai senyum. Ini bahasa kita lah. Dalam hadis tak sebut macam tu. Tapi orang Melayu ni dia tahu, habis suami isteri ni dia tengok, kenapa abang senyum sedap je, ayang masakkan. Aisyah dalam hadis tu sebut, dia tarik pinggan Nabi tu. Habis dia tarik pinggan Nabi, dia pun kunyah nak rasa. Padahal dia yang masak. Tengah-tengah Ummahatul Mukminin ni tiba-tiba tersembur keluar makanan. Rupanya Aisyah masak masin. Ibu-ibu, ayah-ayah. Ada tak Nabi komplain ayah-ayah? Adalah Ustaz. Ke tak ada? Ada. Nabi komplain macam mana? Nabi komplain senyum. Kunyah. Kan? Sedap. Kita tuan-tuan, ayah, abang-abang, kakak-kakak kan. Kalau ulah masak tu termasin sikit lah. Awak ni nak bunuh ke? Kilang garam tumpah ke? Dia punya perli lain macam. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, hubungan suami isteri diperbaiki. Pergilah umrah sama-sama. Kalau ada duit, pergilah Switzerland. Sekarang viral kan, Ustaz pergi Switzerland kan. Allah seronok tengok kan. Kita doakan mudah-mudahan keluarga bahagia kan, Ustaz Abid dan sebagainya, keluarga dia. Allahu Akbar. Itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, paling penting kita nak memberikan kebaikan, nak belanja ke, nak apa ke, mesti pada keluarga kita dahulu. Jangan kita bantu orang pergi NGO sana, pergi sana bantu. Keluarga tak bantu. Isteri tak dibawa jalan. Anak-anak dibiarkan. Ini tak bagus. Ini tidak diajarkan Nabi SAW. Terakhir, hebatnya Nabi kita apa dia, tuan-puan, adalah kerana apa?
adalah kerana mukjizatnya. Mukjizat Nabi SAW ni mukjizat yang hebat dia apa? Banyak. Pernah bulan terbelah dua. Kan? Pernah jari jemari ni keluar air ni di Hudaibiyah, air tak cukup. Kan? 130 lebih setengah riwayat kata makan tak cukup. Tapi makan dalam dulang 100 orang cukup. Air cukup, mandi sahabat Nabi, minum, ambil uduk dari jari jemari keluar air. Mukjizat. Tapi dalam banyak-banyak mukjizat adik-adik, ada satu mukjizat saja yang tinggal apa dia? Al-Quran. Sebab itu adik-adik jangan main-main. Al-Quran jangan tinggal satu hari paling kurang berapa ayat? 10 ayat, dik. Ibu ayah baik krut 10 ayat. Bila lagi kita nak baca ni Ustaz? Dah tak larat. Ya kena baca. Kan dah khatam Ustaz waktu darjah 6 dulu waktu berkhatam. Yalah waktu khatam dulu berkhatam. Jadi sekarang ni tak khatam-khatam dah lah Ustaz. Sebab khatam tu sekali je. Tak. Khatam Quran ni kena selalu. Sahabat Nabi Ridwanullah anhum ajmain 40 hari khatam. 30 hari khatam. 10 hari khatam. 3 hari khatam. Kan? Sampaikan dekat Malaysia ni, ustaz-ustaz kita termasuklah berapa orang anak murid saya kat 5 orang. Dia baca hafazan daripada pukul 11 pagi sampai 4 pagi. 30 juzuk, tak lebih 3 salah. Punyalah luar biasa tuan-puan sekalian. Kan, tapi kita nak suruh baca Quran punyalah jauh. Sebab itu penting adik-adik kita ingat pada Nabi SAW dengan 4 kelebihan besar yang Ustaz sebutkan tadi cukuplah. Kalau kita nak mengagungkan Nabi SAW, kita dah kenal Nabi, nak jadi superhero ku, kita mulakan dengan Quran. Untuk kita baca Quran setiap hari, kan? Yang kurangkan game-game dan sebagai penutup pada tazkirah Ustaz. Adik-adik, Ustaz nak tutup, tapi Ustaz nak tutup ni pun adalah dekat 10 minit juga. Ustaz nak adik-adik cuba fokus. Ustaz nak adik-adik semua, Ustaz minta adik-adik semua duduk tegak-tegak ajak mak ayah sebab Ustaz nak cerita 1-2 cerita akhir sebelum kita tutup majlis kita insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramai para sahabat Nabi menyayangi Nabi SAW dengan diri mereka, dengan nyawa mereka. Hari ini Ustaz nak cerita betapa hebatnya sahabat-sahabat Nabi. Mereka menyayangi Rasulullah adik-adik. Kita nak jadikan Nabi superhero ku, kita kena sayang cinta Nabi dengan sebenar-benar cinta. Tadi kita dah kenal, kita dah tahu. Sekarang kita nak cinta macam mana? Kita banyak baca kitab sirah. Baca sejarah Nabi adik-adik. Ibu ayah, cikgu-cikgu kat sekolah, bacakan sejarah Nabi. Pada tahun ketiga hijrah dalam peperangan Uhud, kita tahu dalam peperangan itu umat Islam tidak menang. Kita tak boleh cakap umat Islam kalah. Sebab lepas habis tu Rasulullah dan para sahabat pergi kejar balik. Kejar balik nak serang orang kufar musyrik ketika itu. Hanya tidak menang saja. Panjang cerita, Ustaz tak nak cerita pasal Uhud ni panjang. Tapi yang Ustaz nak cerita dalam peperangan itu adik-adik, Nabi SAW menggadaikan nyawanya dengan para sahabat. Demi apa? Demi Islam sampai kepada kita adik-adik. Allahu Akbar. Tengah-tengah perang, tiba-tiba ada satu suara yang berkata, Muhammad telah dibunuh, Muhammad dah mati. Semua sahabat terkejut ni. Dalam sirah, dalam hadis sebut ada yang dah mula menyorok, takut dah ni. Sebab dalam Islam tak boleh lari dalam peperangan kan. Rupa-rupanya adik-adik ada seorang sahabat Nabi yang wajahnya hampir menyerupai wajah Rasulullah yang syahid. Rupanya Nabi tak syahid adik-adik. Habis mana Nabi Ustaz? Nabi sedang pengsan. Nabi dalam peperangan itu pengsan. Sehingga topi perang ni tak boleh nak dibuka kemik. Setengah riwayat kata sepihan gigi ni ada pecah sikit. Berdarah wajah Nabi adik-adik. Apa sahabat buat? Apabila Nabi pengsan, seorang demi seorang sahabat Nabi ni kejar mempertahankan Nabi. Lawan.
sehingga dibunuh. Sebab semua orang nak bunuh Nabi. Mereka berlari menggadaikan nyawa je, letak badan macam tu je, dik. Bukan seorang, bukan dua orang. Riwayat menyebut 11 orang berlari mempertahankan Nabi dengan badan mereka. Allah, kenapa mereka sanggup gadai nyawa untuk Nabi? Sebab adik-adik, mereka menyayangi Nabi SAW. Ketika dalam keadaan gawat, ada seorang wanita Ansar namanya Nusaibah binti Ka'ab. Dia duduk kat belakang kemah. Dia tengok Nabi dari jauh, hampir dibunuh. Tak ada orang lagi yang boleh selamatkan Nabi. Dia berlari, adik-adik, seorang wanita yang tak pernah berlatih pedang pun. Dia ambil pedang berlari. Dan dia berlawan dengan orang musyrikin seorang demi seorang, adik-adik. Ni ibu-ibu, adik-adik perempuan dengar, ingat nama ni. Siapa namanya? Nusaibah. Nusaibah binti Ka'ab. Allah. Nusaibah binti Ka'ab ni, adik-adik, dalam peperangan ini dia berlawan sehingga Rasulullah tersedar daripada pingsan. Aku nampak Nusaibah sedang mempertahankan cintanya pada Allah dan Rasul. Selepas peperangan Uhud, Nusaibah tidak berhenti bersama Nabi dalam peperangan-peperangan selepasnya. Sehinggalah pada satu peperangan, anak Nusaibah ni ditangkap. Sahabat-sahabat yang lain semua jumpa Nusaibah. Anak kau ditangkap ya Nusaibah oleh orang-orang tentera-tentera perang yang lain, musyrik Yahudi tangkap. Nusaibah tak cakap apa. Apa yang Nusaibah tadi, Nusaibah orang Ansar ni cakap, di mana Rasulullah? Mana Nabi kita selamat tak? Nusaibah, anak kau ditangkap sekarang. Aku tanya mana Rasulullah. Nusaibah, adik-adik, tuan-puan, hiraukan tentang Rasulullah. Dia tidak hiraukan pasal anak dia. Sebab dia tahu Allah sebut dalam Quran, Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak pinak adalah perhiasan dunia. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis tadi, tidak beriman seseorang melainkan menjadikan diriku, yakni Rasulullah, lebih disayangi, lebih daripada anak-anaknya sendiri, lebih daripada ibu bapanya sendiri, lebih daripada sekalian manusia di dunia ini. Dalam peperangan terakhir, Nusaibah syahid. Ketika itu, tangan Nusaibah terkulai, tuan-tuan, terkulai. Apa maksud terkulai? Hampir putus. Dan akhirnya syahid bertemu Allah Azza wa Jalla kerana mempertahankan Islam. Allah, tuan-tuan, kalau anak kita sakit, kita akan bergegas ke hospital. Kita akan tanya doktor, macam mana anak saya demam, beli ubat. Tapi pernah tak kita terfikir ketika mana orang menghina Nabi kita? Di mana umat Islam, tuan-tuan? Ketika mana Islam dipijak-pijak, di manakah umat Islam? Kita diam 1000 bahasa. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu penting kita hari ini kena banyak mencintai Rasulullah SAW. Sebab di hari terakhir Nabi hidup dekat dunia ni, adik-adik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di pagi hari Isnin, seperti biasa Nabi bangun untuk sembahyang subuh berjemaah. Sebelum subuh biasa Nabi dah bangun. Nabi bangun, Nabi buka tirai rumah dia. Sebab rumah Aisyah ni, rumah Nabi ni sebelah Raudah. Raudah ni tempat Nabi sembahyang lah. Raudah sekarang tu. Di situlah pernah Rasulullah SAW solat, tuan-tuan.
Nabi buka tirai rumah dia. Nampak dekat jendela, nampak para sahabat. Sahabat Nabi SAW semua tahu yang Nabi sakit. Balik daripada haji, Rasulullah termakan daging yang diletakkan racun oleh seorang Yahudi, dijadikan asbab. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ceritanya panjang. 10 hari sebelum Nabi wafat, bagaimana sakitnya Nabi? Hari yang ke-9, ke-8, ke-7, ke-6, ke-5. Apabila kita baca sejarah Nabi ini, kita menitis air mata. Nabi mengalami kesakitan berbulan-bulan, tuan-tuan. Walaupun Nabi itu Habibullah, kekasih Allah. Tapi Nabi juga diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi kita. Tuan-tuan, pagi itu Rasulullah SAW apabila melihat para sahabat, dan sahabat melihat, Nabi lah, Nabi. Semua terpandang di kalangan mereka, Nabi dah sihat, seolah begitu. Dan dalam hadis sebut Nabi tersenyum. Nabi tersenyum kepada para sahabat, dan para sahabat ridwanullah anhum ajma'in membalas senyuman kepada Rasulullah, tuan-tuan. Ketika Nabi membalas, sahabat balas senyuman, sahabat melihat yang Nabi ini sihat. Tapi sebenarnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam hadis dalam kitabnya Fathul Bari, dia kata apa? Sebenarnya itu adalah senyuman terakhir Rasulullah SAW kepada para sahabat. Seolah-olahnya lepas ni aku tak bertemu kalian. Inilah senyuman terakhir. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan Rasulullah senyum sebab melihat sahabatnya yang pernah berjuang bersama Nabi. Inilah sahabat-sahabatku yang berperang dalam medan perang sehingga tangan dan kakinya putus. Inilah sahabat-sahabatku yang sanggup berhijrah bersama aku, meninggalkan kampung halaman, harta, rumah, keluarga di Mekah, berhijrah ke bumi Madinah. Inilah keluarga, inilah sahabat-sahabatku yang bersama-sama dengan aku. Apa kata Rasulullah SAW? Yang sama-sama menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Nabi nak ambil uduk, ditakdirkan Nabi SAW pengsan sekali lagi. Dua orang sahabat memapah Nabi ambil uduk, dan Nabi tak mampu untuk solat. Para sahabat dah menyangka dan Nabi sakit rupanya. Rasulullah meminta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan tempat bagi dia solat. Rupa-rupanya itu bukan kali pertama. 13 kali Sayyidina Abu Bakar pernah menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam. Dalam hidup Nabi 13 kali saja Nabi tak jadi imam, adik-adik. Tapi kita jauh daripada solat berjemaah. Janganlah tinggalkan, tuan-tuan. Nabi SAW dalam keadaan yang sakit dah semayang, Nabi berada di pangkuan Aisyah. Dalam hadis Tirmizi, Nabi minta balang air. Kalau ada keluarga kita yang sakit sakratul maut, ambil air, basahkan wajahnya. Rasulullah SAW mengambil air dan membasahkan wajahnya, tuan-tuan, untuk mengurangkan sakratul maut. Nabi SAW panggil anak-anaknya. Panggil anak-anak keturunannya. Apa yang Nabi sebut dalam hadis sahih ini? As-salah, anak-anakku. As-salah. Anak-anakku, as-salah. As-salah. Nabi ulang 3 kali, tuan-tuan. Solat, anak-anak, solat. Solat. Nabi tak bicara apa dengan anak-anak keturunannya. Harta, dunia, tidak. Tapi Nabi ingatkan solat sahaja. Penting ibu ayah, penting. Allahu Akbar, tiang agama. Kemudian Nabi panggil Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan. Nabi berbisik ke telinganya. Ketika Nabi berbisik, Fatimah Az-Zahra menitiskan air mata.
Kemudian Nabi panggil balik Fatimah. Nabi berbisik kali kedua. Kali ini Fatimah tidak menangis, senyum gembira, tuan-tuan. Akhirnya Nabi SAW dipanggil Allah ila rafiqil a'la, meninggal dunia. Habis saja wafatnya Nabi kita SAW, tuan-tuan. Para sahabat jumpa Fatimah. Ya Fatimah, kenapa engkau menangis tadi? Mula-mula dibisikkan apa yang Nabi sebut, dan kemudian kau tersenyum gembira. Ayahku panggil memberitahuku, ya Fatimah, ayah akan pergi sekejap lagi, Fatimah. Aku sedih sebab ayahku akan pergi. Aku sedih. Aku sedih kerana apa? Kerana Nabi yang kita sayang sudah tiada kejap lagi. Tapi kenapa kau tersenyum gembira, Fatimah? Aku tersenyum, kata Fatimah Az-Zahra, sebab ayahku panggil memujuk aku, ya Fatimah, jangan bersedih. Fatimah akan ikut ayah tak lama lagi. Aku gembira sebab aku juga akan bertemu Allah Azza wa Jalla tak lama lagi. Tuan-tuan, adik-adik, tak lama selepas itu dalam sirah, 6 bulan setelah Rasul wafat, Fatimah Az-Zahra pula kembali bertemu Allah Azza wa Jalla. Allah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul wafat itu ada seorang sahabat Nabi yang asalnya benci Nabi. Sahabat Nabi ni dia nak bunuh Nabi. Dia tak suka Islam. Iaitulah Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar. Kan kita tahu Sayyidina Umar Khattab ni memeluk Islam ketika mana mendengar adiknya Fatimah dan suaminya saat memeluk Islam membaca surah Toha. Dia jumpa Nabi, dia minta maaf. Didiklah aku, ya Rasulullah. Aku asalnya ingin membunuhmu. Aku benci pada Islam. Tapi dia berubah sebab dia baca Quran. Sebab itu selalu saya cakap kat ibu ayah jumpa saya, Ustaz, anak saya ni dah tak boleh didik. Saya kata satu saja. Saya kata apa? Saya cakap dekat mak ayah, tuan, puan, didiklah anak-anak ni dengan Al-Quran. Bagilah dia baca Quran. Ajarkanlah dia baca Quran. Hantarkan tuition baca Quran. Sebab Quran ini mampu mendidik hati anak tuan-puan dan hati kita semua. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab akhirnya sayangi Nabi. Apabila pada kewafatan baginda SAW, Sayyidina Umar tak ada di situ. Dia datang lambat, tengok sahabat semua menangis. Kenapa semua menangis? Ya Umar, tak tahukah yang Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kita? Tidak. Siapa yang mengatakan Muhammad telah matikan, ku pancung kepala dia. Semua orang takut, adik-adik. Sayyidina Umar tak boleh terima, tuan-tuan. Sebab dia menyayangi Nabi SAW mengatasi segala-galanya. Siapalah kita? Dulu dia tak suka Islam, dia nak bunuh Rasulullah. Tapi hari ini ketika itu, dia tak boleh terima yang Nabi dah tak ada. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang membaca sepotong ayat dalam surah An-Nisa. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad ini, Nabi Muhammad tak lain tak bukan seperti nabi-nabi sebelumnya yang telah kembali bertemu Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kita. Saya minta maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Dan jangan lupa, pertama, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Selawat ini akan Allah selawat pada kita sebanyak 10 kali, menurunkan rahmat dan berkat pada kita. Kedua, ibu ayah mesti ada kitab sirah, kitab yang terhebat. Kalau nak tahu peribadi Nabi, bacalah karangan Imam Tirmizi Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kalau nak tahu sirah, cerita Nabi, sehingga kita menitis, sehingga kita merasai perjuangan Nabi, bacalah buku yang mendapat anugerah dunia daripada Al-Azhar, daripada UAE, Emirat Bersatu, dan banyak lagi negara memberi pengiktirafan oleh seorang syekh dari India yang menulis buku ini. 10 tahun dia tulis. Nama kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Karangan yang cukup hebat. Tuan-puan yang dirahmati Allah SWT. Terakhir, ketiga,
ajarlah anak-anak kita tentang sunnah Nabi SAW. Tegakkan sunnah Nabi, hidupnya, pakaiannya, tingkah lakunya, kata-katanya. Perbanyakkan ikut sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita akan berjaya. Yang baik dari Allah Ta'ala, kelemahan daripada diri saya minta maaf terkasar bahasa, mengambil masa tuan-puan, wabila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil PU Hafiz atau Ustaz Hafiz Hanifah di atas perkongsian yang sangat berguna dan menyentuh hati pada hujungnya. Ya Ustaz ya, mengimbau balik kenangan kita berada di Madinah Ustaz ya, di Masjid Nabawi, di medan Perang Uhud ya. Rindu Ustaz, sangat rindu kepada bumi Madinah. Tempat kita belajar, tempat kita mengingati dengan lebih rekat sunnah Nabi SAW di Makkah Baginda. Moga-moga Allah berikan kita lagi peluang Ustaz untuk ke sana sebagai tamu Allah untuk melaksanakan ibadat umrah dan menziarahi makam Nabi SAW insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat Allah SWT yang berada di dua channel Ustaz, sebenarnya kita berada di channel Facebook Musalla Al-Ihsan SK Padang Jawa dan juga YouTube Panitia Pendidikan Islam SK Seksyen 13. Jadi para tetamu ataupun para hadirin hadirat boleh mengajukan kalau ada soalan-soalan yang ditanya kepada PU Hafiz kita, boleh tekskan di ruangan chat tersebut atau ruangan komen, sama ada di yang mana di YouTube boleh di ruangan chat YouTube, mana yang ada di ruangan Facebook boleh tanya, typekan soalan di ruangan tersebut, insya-Allah PU Hafiz kita akan cuba menjawablah, memberikan respon yang terbaik insya-Allah. Sementara itu Ustaz, just sebelum kita menerima soalan-soalan yang akan ada ni insya-Allah, nak tanya kepada Ustaz, bagaimanakah agaknya saya rasa kebanyakan audiens kita ni adalah di kalangan murid sekolah rendah atau sekolah kebangsaan, dan paling utama sekali murid tahun 6 lah ya, yang mereka akan berpindah ke aliran menengah, tapi bukan bulan 1. Ikutkan takvim terkini mereka akan masuk ke aliran yang baru tingkatan 1 pada bulan Mac nantilah. Mungkin ada di kalangan ibu bapa ataupun murid ni yang berkeinginan ataupun berhajat ataupun ada niat nak menyambung ke bidang tahfiz. Jadi apakah nasihat Ustaz sebagai persediaan mereka menuju ke alam menengah, termasuk untuk kalau bidang tahfiz lah. Silakan Ustaz. Sebelum kita membuka soalan kepada yang lain-lain lah. Terima kasih kepada Ustaz Hashim Fikri. Berkaitan tentang tahfiz, alhamdulillah tuan-puan, sekarang di negara kita alhamdulillah pihak kerajaan telah mengiktiraf pendidikan tahfiz sebagai salah satu pendidikan arus perdana. Di bawah KPM sendiri pun sudah ada sekolah yang disebut sebagai temua ataupun ulul albab yang mempunyai silibus yang disebut kurikulum bersepadu tahfiz. Macam sekolah saya sendiri pun, pelajar-pelajar yang terpilih yang agak pandai sikit lah, kita akan letakkan dalam satu kelas, kita akan ambil kurikulum bersepadu tahfiz. Macam sekolah saya berdaftar dengan KPM Jaiz, tapi sekolah swasta lah. Jadi kalau anak-anak yang pandai ni bolehlah buat temuduga. Selalunya temuduga ni telah mula dilaksanakan. Macam sekolah saya besok mula dah dekat 50 orang temuduga online saja. Kan? Jadi kita pun ada bagi beasiswa, dan di Selangor ni, kalau di Selangor lah, kita ada 383 yang berdaftar. Jadi kalau total yang total tahfiz kat Malaysia ni, kita kat Selangor, saya sebut Selangor. Di Selangor ni kita ada dekat 500 lebih, 520 tahfiz. Tapi semuanya dalam proses. Jadi kalau boleh masukkanlah anak-anak yang sekolah berdaftar. Dia ada nombor pendaftaran, simpeni dia. Ada tak ada? Kalau tak ada tu hold lah dulu. Itu yang lebih baik. Sebab yang berdaftar ni dia punya keselamatan pun alhamdulillah dah mula dilihat, ditengok ada kelulusan yang perlu dimohon. Kemudian kalau ada adik-adik yang nak fokus Quran dulu, itu pun bagus. Lepas tu baru fokus akademik boleh. Tetapi itu kebanyakannya mengambil bidang selain bidang sains. Bidang-bidang agama, perdagangan tu boleh. Tapi kalau bidang sains ni, pengalaman Ustaz, dia kena mula seiring. Maknanya dari tingkatan 1 tu dia dah kena ambil tahfiz dengan integrasi. Kalau nak jadi doktor, sebab subjek
subjek akademik ni pun berat. Dia punya sains kan, macam mana sekolah-sekolah kerajaan itu percuma semua kalau sekolah kerajaan bagus. Tapi di yang swasta pun banyak yang bagus. Kalau di Selangor ni sudah ada 3 tahfiz yang berdaftar KPM. Dulu sekolah ustaz saja, sekarang ni kita dah mula nak menyuruh ramai. Jadi carilah, sebab kita ada beberapa model ustaz. Pertama, model tahfiz integrasi. Tahfiz integrasi ni maknanya tahfiz yang ambil SPM lah. Ambil SPM tu pelbagai bidang lah kan. Termasuklah kurikulum bersepadu, kurikulum dini pun ada kan, boleh. Yang keduanya apa? Ada model-model tahfiz turas. Turas ni baca kitab-kitab kan, pengajian. Ketiga, tahfiz dini. Yang tadi dini tu agama, lebih agama. Yang keempat, tahfiz vocational. Adik-adik ni banyak mak tahfiz yang vocational ni dia buat teknikal lah. Ada yang buat teknikal kapal terbang. Tapi umur ni kena masuk 16 tahun. Tapi mula-mula ni belajar dulu asas-asas boleh. Ada yang buat motor, ada bukan buat lah, maknanya repair motor, repair kereta, macam-macam. Jadi banyak itu model. Ada model-model dan makin banyak. Jadi adik-adik boleh pilih sebab semuanya ini dengan satu matlamat. Adik-adik jangan bimbang. Sebab last kali kalau tak belajar akademik pun, kalau di Selangor dia ada asas akademik. Dia belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, nanti ada asas-asas. Minggu 1 jam aja, asas saja. Nanti tingkatan 45 baru ambil fast track SPM. Ada ambil juga. Tapi kalau adik-adik nak yang fokus dengan sains kelas, macam di sekolah ustaz, kita galakkan memang ambil daripada tingkatan 1 tu kena ambil PMR lah. Begitulah ustaz. Jadi boleh pergi laman web. Saya share dekat ruang chat, nanti mungkin admin boleh share. Ini kalau PITAS ni Persatuan Tahfiz Selangor, jadi boleh share untuk ini kalau Tahfiz Selangor lah. Kalau Mahat Ustaz, Sekolah Ustaz, hafiz.edu.my. Ini sekolah Ustaz lah. Boleh tengok, kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya insyaAllah. Baik Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Hafiz atas perkongsian tentang pengalaman untuk menghantar anak-anak ke tahfiz insya-Allah. Ustaz, tadi ada soalan Ustaz dari Facebook. Saya dari Nur Amalina, saya tak pastilah Puan Nur Amalina ke, Cik Nur Amalina ke, ataupun adik Nur Amalina. Cuma saya ingatlah satu lagu Ustaz. Amalina, oh Amalina. Tapi itu bukan soalan dia Ustaz. Soalan dia, macam mana kita nak tahu selawat kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Amalina. Bagus soalannya. Macam mana kita nak tahu sampai? Rasulullah SAW sebut dalam hadis, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat padanya 10 kali. Maknanya kalau kita berselawat ni, apa maksud selawat? Allahumma salli. Salli ni adalah fi'lul amar. Amar ni mana perintah. Maksudnya apa selawat? Ya Allah, engkaulah selawat pada Nabi. Sebenarnya kita ni, selawat ni kita nak ungkapkan kalimah terima kasih, syukur pada Nabi. Terima kasih ya Rasulullah, hidup di dunia ini jadi Nabi kami yang terakhir. Sebab kita ni, Nabi sebut dalam hadis kan, kita ini adalah akhiruna wassabiqun. Walaupun kita ini adalah umat yang terakhir, tetapi kita adalah as-sabiqun. Kitalah umat pertama yang akan masuk syurga Allah Azza wa Jalla, adik-adik. Dan siapa yang bersama dengan kita? Sudah pastilah mereka yang banyak berselawat pada Nabi akan bersama dengan Nabi untuk masuk syurga terlebih dahulu berbanding umat-umat yang lain. Allahu Akbar. Sebab itu sebenarnya kita ni tak pandai nak ungkap terima kasih. Kita terpaksa menyebut Allahumma ya Allah salli, engkaulah ya Allah, engkaulah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niat ikhlas, insya-Allah sampai. Macam adik-adik hari ni kan duduk jauh daripada Nabi, kan kita ramai orang kata kirim salam Ustaz pada Nabi SAW. Adik-adik selawat pada Nabi tu pun dah kirim salam dah sebenarnya. Maknanya adik-adik berselawat pada Rasul, insya-Allah sampai kalau kita buat dengan ikhlas. Sebab kita bukannya selawat ni direct kepada Nabi, tapi kita mohon pada Allah. Allahumma ya Allah,
Kita minta Allah yang turunkan kesejahteraan pada Nabi SAW. Maka apabila kita buat begitu, Allah pula akan bagi kita sebanyak 10 kali ganda, dik. Senang belajar, senang kalau hafal Quran, kalau ibu ayah senang bekerja, cari rezeki limpah ruah dengan banyak selawat. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz P. Hafiz di atas jawapan yang disampaikan sebentar tadi. Jadi paling penting di sini ya sebagai rangkuman Ustaz ya. Untuk kita sama-sama memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah yang mudah dari lidah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semasa tengah duduk, semasa berdiri, semasa memasak, semasa bawa kereta, semasa belajar, ketika macam-macam mana benda tu mudah. Yang mudah ya. Ya, kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih